Kisah sedih seorang ibu. Sila sediakan tisu. Assalamualaikum semua. Post ini merupakan satu cerita yang agak sedih ya. Kasih ibu amat besar, lebih besar daripada segalanya. Lebih berharga daripada nilai gaji yang kita perolehi. Tetapi, mengapa kita perlu jadi sedemikian rupa? Bacalah dengan teliti cerita ini. Hargailah mereka selagi kita masih punyai. Kini, si Z hanya mempunyai ibu sahaja. Dan si Z memang sayangkan dia. Pada suatu hari, seorang pemuda yang bernama Faiza terlibat dalam kemalangan. Dia dilanggar oleh sebuah teksi di sebatang jalan raya. Akibat daripada kemalangan itu, dia cedera parah. Kepalanya luka, tangannya patah dan perutnya terburai. Setelah dibawa ke hospital, doktor mendapati keadaannya terlalu teruk dan menjangkakan dia tidak ada harapan lagi untuk hidup. Ibunya, Jamila, segera dihubungi dan diberitahu tentang kemalangan yang menimpa anaknya. Hampir pingsan Jamila mendengar berita tentang anaknya itu. Dia segera bergegas ke hospital tempat anaknya dimasukkan. Berlinang air mata ibu melihat keadaan anaknya. Walaupun telah diberitahu bahawa anaknya sudah tiada harapan lagi untuk diselamatkan, Jamila tetap tidak henti-henti berdoa dan bermohon kepada Allah agar anaknya itu selamat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, keadaan Faiza tidak banyak berubah. Saban hari Jamila akan datang menjenguk anaknya itu tanpa jemu. Saban malam pula Jamila bangun untuk menunaikan solat malam, bertahajud kepada Allah memohon keselamatan anaknya. Dalam keheningan malam, sambil berlinangan air mata, Jamila merintih meminta agar anaknya disembuhkan oleh Allah. Ini adalah antara doa Jamila untuk anaknya itu. Ya Allah, yang Tuhanku, kasihanilah aku dan kasihanilah anak aku. Susah payah aku membesarkannya. Dengan susu aku yang engkau kurniakan kepadaku, aku suapkan ke dalam mulutnya. Ya Allah, aku pasrah dengan apa je keputusanmu. Aku red hot dengan qada dan qadamu ya Allah. Ya Allah, dengan air mataku ini, aku bermohon kepadamu, engkau sembuhkanlah anakku dan janganlah engkau cabut nyawanya. Aku sangat sayang kepadanya. Aku sangat rindu kepadanya. Susah rasanya bagiku untuk hidup tanpa anakku ini. Terngiang-ngiang suaranya kedengaran di telingaku memanggil-manggil aku ibunya. Ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan hanya Engkau saja. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Allah. Aku reda kalau anggota badanku dapat didermakan kepadanya, agar dengannya dia dapat hidup sempurna kembali. Ya Allah, aku red hot nyawaku Engkau ambil sebagai ganti, asalkan Engkau hidupkan anak kesayanganku. Engkaulah yang maha segala hal, berkat kebesaran-Mu ya Allah. Terimalah doaku ini. Amin. Keyakinan Jamila terhadap kuasa ilahi sangat kuat, walaupun tubuh badan anaknya hancur cedera dan dikatakan sudah tiada ada harapan lagi untuk hidup. Namun, Allah benar-benar mahu menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Setelah 5 bulan terlantar, akhirnya Faiza menampakkan tanda-tanda kesembuhan dan akhirnya dia sembuh sempurnanya berkat doa seorang ibu yang ikhlas. Faiza dapat meneruskan hidupnya hingga berumah tangga dan beranak pinak. Ibunya Jamila semakin hari semakin tua dan uzur. Suatu hari, Jamila yang berusia hampir 75 tahun jatuh sakit dan dimasukkan ke hospital. Pada mulanya, Faiza masih melawat dan menjaga ibunya di hospital. Tetapi, semakin hari semakin jarang dia datang menjenguk ibunya, sehinggalah pada suatu hari, pihak hospital menghubunginya untuk memberitahu keadaan ibunya yang semakin teruk. Faiza segera bergegas ke hospital. Di situ, Faiza dapati keadaan ibunya semakin lemah. Nafas ibunya turut naik. Doktor memberitahu bahawa ibunya sudah tidak ada masa yang lama untuk hidup. Ibunya akan menghembuskan nafasnya yang terakhir pada bila-bila masa saja.
Melihat keadaan ibunya yang sedemikian, dan kononnya beranggapan ibunya sedang tersesat, lantas Faiza terus menanda tangan dan berdoa seperti ini. Ya Allah, seandainya mati lebih baik untuk ibu, maka engkau matikanlah ibuku. Aku tidak sanggup melihat penderitaannya. Ya Allah, aku akan redha dengan pemergiannya. Amin. Begitulah bezanya doa ibu terhadap anak dan doa anak terhadap orang tuanya. Apabila anak sakit, walau seteruk mana sekalipun, walau badan hancur sekalipun, walau anak tinggal nyawa-nyawa ikhlas sekalipun, namun ibu bapa akan tetap mendoakan semoga anaknya diselamatkan dan dipanjangkan umur. Tapi anak-anak yang dikatakan baik pada hari ini akan mendoakan agar ibu atau bapanya yang sakit agar segera diambil oleh Allah. Padahal ibu bapa itu baru saja sakit. Mereka meminta pada Allah agar segera mematikan ibu atau bapanya kerana kononnya sudah tidak tahan melihat penderitaan ibu bapanya. Anda bagaimana? Apa doa Anda untuk ibu bapa Anda?